Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar topik 3.4 Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Sebelum tu, cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan yang sihat. Memandangkan situasi pandemik sekarang, cikgu harap kamu tidak pernah jemu untuk belajar walaupun secara online. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada hari ini, kita akan memahami tentang perjuangan rakyat menentang pendudukan Jepun. Selain itu, kita juga akan dapat menjelaskan tentang kesengsaraan rakyat akibat dasar pendudukan Jepun. Sebelum tu, kita tengok dulu. Cikgu nak bagi kamu faham dan kenal situasi ataupun suasana apabila berlakunya peperangan. Cikgu ada sediakan video di sini, bunyi-bunyi yang kuat, bunyi-bunyi ataupun orang kata apa, suasana ketika perang, bunyi-bunyi kenderaan, bunyi bom. Kita saksikan dulu video ni.
Okey, itu sahaja video. Jadi kamu dapat dengar bunyi-bunyi daripada kapal perang, kereta kebal, peluru berpandu, daripada jet-jet pejuang, bunyi senapang, sangat menyeramkan. Okey, mari kita belajar. Kita mulakan topik kita pada hari ini. Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik pada tahun 1941 sehingga 1945 juga dikenali sebagai Perang Pasifik. Pertempuran ini berlaku di Lautan Pasifik, Tanah Besar Asia dan Kepulauan Asia Tenggara. Perang Pasifik berpunca daripada kemunculan Jepun sebagai kuasa tentera di Asia Tenggara yang menjalankan imperialisme di rantau Asia Pasifik. Kita pergi kepada peluasan kuasa Jepun. Pembaharuan Meiji telah membawa pemodenan sehingga Jepun muncul sebagai negara industri dan memiliki kuasa ketenteraan yang setaraf dengan kuasa barat. Demi memenuhi keperluan ekonomi dan ketenteraan serta perkembangan politik dalam negara, Jepun telah melaksanakan dasar perluasan kuasa Jepun. Ada 3 dasar perluasan kuasa Jepun yang kita akan belajar, iaitu yang pertama, dasar perluasan kuasa Jepun. Cekatan ekonomi terhadap Jepun, rancangan penaklukan wilayah di selatan. Kita pergi dulu kepada dasar perluasan kuasa Jepun. Dalam dasar perluasan kuasa Jepun juga ada 3, iaitu keperluan perindustrian. Jepun, dia mahu kurangkan kebergantungan terhadap barat. Jepun perlukan wilayah untuk bekalkan bahan mentah dan juga ingin menjadikan sebagai kawasan pasaran. Seterusnya adalah pengaruh golongan tentera. Jepun telah mempunyai tentera paling moden di Asia pada abad ke-20. Golongan tentera menguasai politik pada tahun 1932. Jepun telah menyatakan bahawa masalah ekonomi boleh pulih dengan penaklukan kawasan yang kaya dengan bahan mentah dan boleh jadikan kawasan itu sebagai kawasan pasaran. Seterusnya adalah Orde Baharu Asia. Jepun telah wujudkan Orde Baharu di Asia Timur yang merangkumi Jepun, Korea, China dan Manchuria ke dalam satu blok ekonomi. Kemudiannya dikembangkan ke seluruh Asia. Ini adalah gambar Jeneral Hideki Tojo. Beliau telah menjadi Perdana Menteri Jepun yang pertama bermula pada tahun, dia telah menjadi Perdana Menteri Jepun bermula pada Oktober 1941 dan telah mengheret Jepun ke kancah peperangan. Seterusnya adalah sekatan ekonomi terhadap Jepun. Setelah menguasai Korea, Manchuria, China, Jepun menguasai kawasan strategik di Laut Cina Selatan termasuk Pulau Hainan dan Indochina. Dasar perluasan kuasa Jepun telah mendapat reaksi daripada pihak bersekutu, Amerika Syarikat dan British serta Belanda mengenakan sekatan ekonomi untuk menghalang Jepun daripada memperolehi bahan mentah untuk dijadikan operasi perang dan industri. Seterusnya adalah rancangan penaklukan wilayah di selatan. Sebagai jalan keluar daripada sekatan ekonomi, Jepun ini telah rancang untuk menguasai wilayah di selatan merangkumi Asia Tenggara. Dari aspek ketenteraan pula, kerajaan Jerman telah menghantar pakarnya ke Jepun untuk kaji serangan wilayah selatan dan bantu perkembangan industri pembuatan kapal terbang Jepun. Ini adalah peta serangan tentera Jepun dalam Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik pada tahun 1941 sehingga 1945. Kita pergi kepada awal-awal Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik berlaku. Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik telah bermula apabila Jepun menyerang Tanah Melayu dan Pearl Harbor, Hawaii, iaitu pangkalan tentera laut Amerika Syarikat di Pasifik.
Tujuan Jepun menyerang Pearl Harbor ini untuk melumpuhkan armada laut Amerika Syarikat yang boleh menghalang Jepun untuk meluaskan kuasa mereka ke Asia Pasifik. Seterusnya, serangan telah dilakukan ke atas wilayah jajahan Amerika Syarikat, Britain, Belanda dan yang lain seperti Hong Kong, Filipina, Pulau Guam dan Pulau Wake. Serangan ini telah membawa Amerika Syarikat untuk turut berperang apabila mereka ni telah isytiharkan perang terhadap Jepun. Dengan strategi yang berkesan dan penguasaan daripada udara, darat dan laut, Jepun telah berjaya membentuk empayar yang sangat luas di Asia Pasifik menjelang 1942. Kesimpulannya, Perang Dunia Kedua yang merangkumi perang di Eropah dan Asia Pasifik telah mengorbankan hampir 75 juta nyawa manusia dan membawa kepada kemusnahan harta benda. Seterusnya, peperangan ini telah menyebabkan kematian, kesengsaraan, kelaparan, ketakutan, kezaliman dan juga kemiskinan. Kita sepatutnya mengambil iktibar daripada peristiwa Perang Dunia Kedua ini untuk menghargai segala nikmat keamanan dan belajar untuk hidup bersama-sama dalam keamanan dan keharmonian. Berdasarkan topik yang kita belajar hari ini, kita seharusnya bersyukur apabila negara kita, Malaysia yang tercinta, bebas daripada peperangan. Kita pernah berperang waktu zaman dahulu, tapi kini tidak lagi. Jadi kita perlu, generasi yang akan datang ni perlu untuk menghargai, untuk memahami tentang sejarah yang telah berlaku di negara kita, di Asia dan juga di dunia. Supaya tidak akan ada perselisihan faham yang berlaku, kucak-kacir yang berlaku, semua agar kita terus hidup aman dan harmoni. Jadi cikgu harap kamu faham tentang topik yang kita belajar pada hari ini, iaitu tentang Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Sehingga kita berjumpa lagi. Oh, sebelum tu, cikgu akan sediakan latih tubi kepada kamu. Nanti cikgu hantar ke dalam grup WhatsApp. Jika kamu ada sebarang pertanyaan ataupun ada yang tak jelas, kamu boleh call cikgu ataupun WhatsApp cikgu dekat 0194345180. Cikgu ulang 0194345180. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Bye.